nama saya Wan Nur Hazwani binti Wan Ahmad. Nombor metrik D2019-1087323. Saya daripada ISM Ekonomi Kewangan Islam. Okey, dalam video ini saya akan membincangkan tentang perbandingan epistemologi antara Barat dan Timur. Sebagai pendahuluan, perkataan epistemologi berasal daripada bahasa Yunani yang membawa maksud pengetahuan. Okey, perkataan epistemologi terbahagi kepada dua suku kata, iaitu yang pertama episteme yang membawa maksud pengetahuan dan yang kedua adalah logos yang membawa maksud hujah logik ataupun teori. Dari segi bahasa, epistemologi ini bermaksud teori yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Epistemologi juga merupakan salah satu cabang daripada falsafah. Okey, selain itu, menurut Kamus Dewan edisi keempat, epistemologi adalah teori tentang pengetahuan, terutamanya yang berkaitan dengan kajian kritis tentang kesahihan, kaedah dan skop sesuatu pengetahuan. Antara definisi lain adalah epistemologi adalah pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Epistemologi merupakan salah satu cabang falsafah yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan dan kebenaran pengetahuan. Epistemologi adalah satu kajian tentang sifat pengetahuan, justifikasi dan rasionalisme kepercayaan. Kajian epistemologi ini terbahagi kepada 4 bidang, iaitu bidang yang pertama adalah analisis sifat pengetahuan dan bagaimana ia dikaitkan dengan konsep seperti kesahihan, kepercayaan dan justifikasi. Manakala bidang yang kedua pula adalah membincangkan tentang pelbagai masalah skeptisisme. Okey, apa itu skeptisisme? Skeptisisme adalah kajian yang mempersoalkan sama ada pengetahuan itu sesuatu yang mungkin ataupun tidak. Skeptis berpendapat bahawa kepercayaan terhadap sesuatu tidak membuktikan ianya benar. Skeptis mengkategorikan pengetahuan sebagai kuat ataupun lemah bergantung kepada pandangan seseorang. Seterusnya, bidang yang ketiga adalah kajian tentang sumber, kaedah dan skop pengetahuan dan kepercayaan yang wajar. Dan bidang yang terakhir adalah membincangkan tentang kriteria pengetahuan dan justifikasi. Sebagai sebuah peradaban yang bersumberkan dan dipengaruhi oleh peradaban nasional Yunani, ilmu pengetahuan di Barat mempunyai corak epistemologi yang tersendiri dan berbeza dari ilmu pengetahuan yang berkembang di peradaban lain. Epistemologi pengetahuan Barat lebih bersifat rasional. Aliran falsafah Yunani kuno sangat berpengaruh pada pembentukan corak epistemologi ini. Boleh dikatakan bahawa pembentukan epistemologi Barat sepenuhnya asal daripada idea falsafah yang berkembang tanpa ada corak keagamaan sama sekali. Sebagai contoh, dari segi mentakrifkan sains di dalam epistemologi Barat, apa yang dapat diketahui adalah segala-galanya yang sejauh mana ia dapat diperhatikan secara sensual yang hanya terhad kepada bidang sains fizikal atau empirical, sementara benda-benda lain yang tidak dapat dilihat, yang tidak dapat disentuh, bukan fizikal dan metafizik, tidak termasuk dalam objek yang dapat dikenali secara saintifik. Selain itu, dari segi ilmu pengetahuan pula, epistemologi Barat meletakkan sepenuhnya peranan akal dalam menentukan sesuatu kesahihan atau kebenaran dan seterusnya hanya merajakan akal semata dalam sesuatu pembuahan hasil pemikiran tanpa mengira kesan pemikiran tersebut terhadap diri dan orang lain. Manakala untuk epistemologi Timur pula, falsafah epistemologi sejarah dari Timur mempunyai hubungan dengan aliran ilmu wahyu, iaitu agama Islam, Kristian dan Yahudi, dan aliran inkuisiosisme yang merangkumi daya pemikiran manusia yang melebihi daya fikir manusia biasa, terutamanya menyentuh berkaitan kaedah memperolehi sesuatu ilmu pengetahuan. Tradisi Timur yang amat dipengaruhi oleh amalan keagamaan dan kepercayaan agama dalam menilai sesuatu kebenaran atau ketepatan sesuatu ilmu pengetahuan mestilah bersumberkan ilmu wahyu. Ilmu pengetahuan perlu diselarikan dengan kebenaran yang sahih dan tidak terkeluar dari sumber utama, iaitu kitab Al-Quran, Injil dan juga Taurat. Bagi penganut ajaran agama Hindu dan juga Buddha, sumber-sumber dari kitab suci mereka seperti Mahabharata menjadi panduan dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta sejarah kehidupan dan tamadun mereka.
Pegangan utama dan sumber rujukan utama kepada kitab Al-Quran, Injil dan juga Taurat menyebabkan aliran epistemologi sejarah timur tertakluk dengan nilai-nilai ketuhanan dan moraliti yang tinggi. Oleh itu, bagi setiap penulis atau pengkaji, wajib memastikan setiap bentuk penulisan pensejarahan tidak berlawanan dengan hukum Tuhan serta undang-undang agama yang tidak boleh berubah mengikut kehendak, emosi atau akal semata-mata. Dapat dilihat dengan jelas bahawa aliran timur lebih mendahulukan agama masing-masing sebagaimana penganut agama Islam berpandukan Al-Quran dan penganut agama Hindu dan juga Buddha berpandukan kitab agama masing-masing. Ini berbeza dengan perspektif Barat yang mengutamakan kaedah penyelidikan saintifik dan penggunaan akal serta panca indera dalam menilai muktamadnya sesuatu bidang ilmu pengetahuan dan segi kesahihannya. Selain itu, pengaruh sekularisme, materialisme dan etis jelas mempunyai pengaruh dalam aliran perspektif Barat dari segi falsafah epistemologi sejarah. Secara kesimpulannya, perbezaan yang sangat ketara dapat dilihat dari aliran-aliran yang dibawa oleh warisan Barat dan Timur dari segi perspektif epistemologi ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah dan falsafah sejarah.